Okay, saya daripada Bintang Alam. Kami setiap NGO yang memperkasakan suara masyarakat dalam pengurusan alam sekitar. Okay, sejak 2015 lah. Dan pengalaman saya lebih daripada itu lah, sejak tahun 2003 lagi. Dari organisasi bukan kerajaan yang lain lah. Dan Penyintan adalah salah satu organisasi yang kami selalu bekerjasama rapat dalam suara masyarakat. Suara masyarakat ini seperti orasi, berkomisi dan sebagainya lah. Okey. Dan saya nak bagi terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya dan Tinggi Tanah kerana memberi peluang kepada saya petang ini. Last sekali program kot, kan? Untuk hari ni kan, 2 hari dah berturut-turut di program mari membuat terarium. Okay? Dalam bahasa Melayu dia, ejaan dia itulah, saya baru tahu juga, ada satu R je. Kalau saya ejaan double R. Okay? Okay, ni contoh yang saya pernah buat, tapi taklah secantik yang macam kat tepi sana. Okay, kenapa saya tak nak buat yang sana? Sebab itu banyak beli kan, senang je kan. Tapi kita boleh guna barang-barang yang ada di rumah. Okay, hari ni contoh kita ada yang ke depan ni adalah balang kaca ni lah. Apa-apa balang kaca ni memang sesuai lah. Tapi yang paling senang yang mulut dia besar sikit lah macam ni. Okay, terrarium ni dia miniature environment yang kita tertutup lah. Tapi kan bentar ya. Macam ada yang tak nampak kat tepi ni, sebab saya bagi presentation, tak perlu pindah meja, cuma tarik kursi je ke depan ni. Sebab saya tak boleh potong ni. Potong. Siapa yang tak nampak saya, tarik je meja. Kejap je, saya bagi presentation semua. Lepas tu kita balik dekat ni, meja untuk kita buat DIY sendiri. Meja ni untuk kita nak construct kita punya terrarium. So siapa yang tak nampak muka saya, sila nampak. Seperti akan merindui. Okay. Yang those who cannot see me, you can break your chair, right? So that you can see my presentation. It's right here. Tak boleh beri dia lah, kenapa sejarah dia lah, okay? Kenapa terrarium ni? Waktu dulu-dulu mereka selalu datang ke negara kita yang banyak tumbuh-tumbuhan kan, dia nak bawa balik tu menjadi kesukaran dalam pelayaran tu, para saintis. So dia buat terrarium tu supaya dia tak mati pokok yang dia bawa tu. So kalau pergi dekat Botanical Garden dekat London, Hong Kong, memang banyaklah zaman-zaman tu dia berhijrah, angkat pokok daripada negara kita ni untuk ke sana. So untuk tahankan pokok tu dia buat macam glass house. So dia daripada takut pokok tu mati dalam perjalanan, dia akan guna glass house sebagai efek greenhouse dalam tu lah, supaya dia tak cepat layu dan mati. Okey. Dan melalui pengalaman saya, kalau saya guna banyak guna kaedah terrarium, kalau saya nak tanam pokok, dia cepat bercambak. Itu yang saya rasa macam mungkin ada pada kajian lagi. Sebenarnya bagus terrarium ni. Kalau tak ada bekas kaca, letak dalam bekas plastik pun boleh juga. Tapi dia kena ada transparent lah, supaya cahaya boleh menembusi dia lah. So ni contoh dia kenapa saya sangat bangga dengan terrarium. Sebab saya makan biji benih buah mata kecil, kalau tanam macam tu je tak hidup. Tapi bila saya letak dalam bekas tertutup macam ni, konsep terrarium tu, dia bercambak. Okey. Itu salah satu kenapa terrarium ni penting. Tapi kalau kat luar tu lebih kepada hobi lah, hiasan rumah, dalaman dan sebagainya lah. Okey. Okey, ni saya punya summarize lah, jenis-jenis terrarium yang saya pernah jumpa lah. First saya jumpa terrarium dulu, kataan terrarium tu. Okey, ni dalam bekas ni. Terrarium ni ini kena dalam bekas. Kalau dalam pasu tu pasu lah kan. Kalau dekat luar tu kebun lah, macam kan. So terrarium tu dalam bekas kaca yang ditumbuhi dengan tumbuhan. Okey. Kalau
peringkat lain lagi ataupun jenis lain lagi, vivarium ni dia ada elemen-elemen lain dalam terrarium tersebut lah. Mungkin terrarium tu dah matang, dah stable dan cantik, kemungkinan dia nak tambah lagi elemen yang lain seperti contohnya serangga, reptilia, ikan ni, ketang, udang ada juga ular. So dia akan jadi nama lain yang kita panggil lah vivarium. Tapi dia punya elemen dalam tu dia tambah lagi lah. Kalau macam reptilia tu dia kena tambah lagi suhu dia lagi kering dan ada aeration dalam tu lah. Okay? So yang nombor 3 ni paludarium, lagi besar. Okay? Dia ada elemen yang kompleks lagi lah. Tapi dia biasanya dalam indoor dia buat, jadikan dia nampak macam alam sekitar semua jadi, di mana ada pengaliran air semua, udara semualah. Sampai ada yang dia buat macam air terjun. Maksudnya lagi kompleks lagi daripada vivarium. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, ni vivarium, salah satu contoh. Dia dalam bekas juga, ada letak macam separuh, dia nampak dia punya bottom dia ekosistem tu. Ini contoh paludarium, dia ada unsur-unsur, dia macam sama lah macam vivarium, tapi yang paludarium dia lagi sampai ada air terjun juga dia masukkan dalam konsep dia. Okey, tapi kita tak ada buat paludarium hari ni kita buat terrarium saja. Sebab kita punya bahan tak cukup. Yang hari ni kita akan buat mossarium. Tu terrarium banyak moss lah. Okay? Yang last kali tu saya tak perlu explain lagi, semua dah kenal kan aquarium. Okay? Okay, ada satu lagi Wabicusa. Okay, yang ni yang popular juga. Konsep dia macam wetland. Yang ni pada jenis yang suka nak siram pokok bunga. Tapi bila kita dah mula dengan terrarium, dia tak boleh hari-hari siram. Tapi yang ni boleh hari-hari siram. Sebab air tu kena ada satu part takat dia kena sentiasa ada. Kalau tak, nanti pokok-pokok ni akan tak boleh sebah layu lah. Okay? Yang satu lagi yang biasa ni sebelum jadi Wabicusa, mungkin pernah dengar Kokedama. Yang ni yang biasa mereka gantung dekat jendela depan jendela kan waktu musim panas di Jepun, di mana biasanya dia akan letak fern. Kalau yang sebelah tu dia jenis asparagus lah. Yang ni jenis yang pokok ornamental, Tithonia. So dia akan buat macam bola gantung. Disebabkan dia malas nak gantung, dia letak dalam bekas piring, jadilah yang Wabicusa tadi lah. Nampak kan ada bekas, dia macam seakan sama kan. Cuma yang ni dalam air, dalam bekas cawan ataupun mangkok ataupun aquarium. Okey, ni pengenalan lah, cerita tentang indoor garden yang hebat dekat luar sana lah. Okey. Okey. Apa yang kita tengok dekat luar sana, kat depan sini pun ada juga terrarium ni. Kalau dia gelap je memang bukan terrarium kot. Okey. Sebab dia benda yang hidup ni, dalam tu ada tumbuhan, dia kena buat makanan dia sendiri melalui fotosintesis. So kita tak boleh bawa matahari dalam rumah. So kita bawalah lampu lah, cahaya. Cahaya ni dia ada pelbagai jenis, tapi yang untuk moss ni kita guna yang cahaya yang slow je lah, yang tak perlu kuat sangat. Okay? Kalau pokok, bergantung pada pokok tu. Kalau pokok tu nak perlukan cahaya lagi tinggi, cahaya dia kena lagi banyak lagi lah intensity cahaya tu lah. Okay? Kalau macam moss saya ni, kat depan saya ni cukuplah sekadar untuk yang lampu LED yang biasa lah, itu dijual di luar. Okey. Yang ini sedikit teknikal sikit lah. Kalau kita buat terrarium ni, dia buat fotosintesis. Kalau jumlah makanan yang dia dibuat dia melebihi, maka dalam terrarium tu akan membesar. Sebab fotosintesis ni dia buat makanan.
Kalau dia mampu buat makanan banyak, maka dia akan jadi padat dalam tu. So sebab tu kita kena trim. Tapi kalau ada satu sesetengah peserta mendapati terrarium dia tak membesar, tak mengecil. So maksudnya kemungkinan fotosintesis tu sama dengan growth dia, respirasi dia. Maksudnya dia buat makanan dan dia guna makanan tu juga. Okey? Sebab tu ramai orang suka buat terrarium ni sebab bila dah siap, dia biar macam tu je, macam 6 bulan dia tak siram, dia letak onkan lampu je, dia boleh survive. Tapi sesetika tu nak buka, nak tengok apa khabar dia ke apa kan, nak trim ke apa ke, itu je lah yang dia boleh mampu. Tapi dia seronok, dia nak pandang hari-hari. Okey, itu yang mungkin itu yang melekakan dan mengasyikkan orang yang minat pada terrarium. Okey. Okey, terrarium ni elemen asas dia itu yang ni yang biasalah, yang kita rasa macam boleh ke dia hidupkan? Sebenarnya boleh sebab dia hanya menggunakan bahan-bahan asas seperti air, cahaya dan udara. Ini je. Kalau nak bagi baja, saya pernah cuba, memang dia cepat membesar. Tapi baja ni dia ada efek dia juga nanti jadi kotor nanti gelas tu. Okey. So sebab itu kalau boleh bagi dia sendiri, tentukan kadar kebesaran dia, kadar fotosintesis dia lah, guna bahan-bahan asas ni saja. Okey, boleh cuba, saya tak larang. Cuma kena risiko tu tamu sendirilah sebab mungkin ada kotor, dia ada silika akan termendak dekat dinding dalam kaca ni. Okey, sebab tu juga kenapa kita pakai kaca ni, sebab mudah untuk membersih dia nanti. Mungkin nak guna scraper ke, nak korek dia ke, nak guna sponge ke dengan air, bilasan air, tak perlu guna sabun lah. Okey, itu kenapa kita guna kaca. Kalau guna plastik ataupun kayu yang ataupun benda-benda yang transparent tapi bukan kaca, yang akan mudah bergerak-gerak kan, dia macam ni kan, memang susah lah untuk kita nanti gempa bumi selalu dalam terrarium kita. Okay, next. Ada soalan ke saya cepat sangat? Okay. Ni contoh lampu. Lampu ni saya banyak sangat technical term saya. Sekarang dia orang ramai cari the T-type, this tube. Okay, yang ni biasanya orang buat untuk glass house semua dia pakai, yang dalam rumah semua kan. T tu maksudnya tube. Asalnya sekarang tak popular kot, saya guna LED kan. Ada banyak. Kalau pergi kedai aquarium dia cakap je saya nak beli untuk growth punya. Dia mesti tahu. Tapi harga dia bertahan jugalah. Okay, ni yang saya cerita tadi. Dia ada macam ni, ada cerita tentang Kelvin lah, ada lumen lah. Of course lah, dia harga dia ni biasalah untuk bisnes punya terrarium. Ni lah cara dia orang untuk survive lah. Okay. Dan sekarang yang paling best sekali guna LED. Macam saya ni lah guna LED. Okay. Okay, sambung sikit lagi pasal bekas kaca ni yang tadi saya cerita tadi tu. Dia senang nak bersih lah. Okay. Contoh-contoh bekas kaca ni macam depan tuan-tuan perempuan adalah biskut, bekas biskut, balang kaca. Boleh guna yang bekas-bekas yang lain, memadai untuk kita boleh letak tangan ke ataupun letak tools kita dalam sana, sebab kita nak tanam sesuatu dalam tu kan. Dan bila dah siap nanti, macam mana kita nak access dalam tu supaya kita boleh nak cuci ke, nak trim ke, at least boleh untuk dapat akses dalam tu. Okay, ni pelbagai jenis-jenis kaca. Yang saya tak cadangkan yang mana ni kuning ni lah. Ni susah sikit, ni botol kicap. Yang lain tu juice lah. Ni apple cider ni botol. Yang sebelah ni, yang ni yang kalau minat tu terlampau pressure sangat, ni cantik-cantik lah, dia ada bekas dia. Okay. Yang ni tricky sikit, dia ada pintu dia yang rahsia. Ada pintu dia sebenarnya. Okay. Dia bukan dia buat macam ni, dia tak boleh nak access, tak boleh keluar. Yes, ni kreatif sikit, dia ada buat bentuk-bentuk yang
bersegi-segi ni, dia ada pintu dia sendiri. Jangan cakap dia tak ada pintu okey. Okay, selection container ni yang saya cakap tadi macam ni lah contoh-contoh dia. Yang hari ni kita akan guna botol ada kaca untuk letak biskut lah. Sementara nak raya ni kan contoh kan. Okey. Balang yang tahun lepas tu tak tahu nak buat apa, boleh buat terrarium. Itu contoh dia lah. Okey. Next adalah kita nak tanam pokok ni. Pemilihan pokok berdasarkan bekas balang ni kena logik dia, saiz dia lagi kecil pada tu lah. Kalau besar sangat kita kena potong. Tapi kalau saiz dia memang dah besar, nak potong pun rasanya pokok tu dah jadi tak cantik, mungkin tak sesuai lah pokok tu kan. Okay? Dia kena pokok yang kecil-kecil. Saiz kecil tu maksudnya saiz daun dia memang kecil. Biasanya yang kalau kita jumpa dekat luar kawasan taman tu memang ada lah jenis pokok yang kecil-kecil yang rumput-rumput nenek yang kita fikir cantik lah bunga dia. Pernah jumpa kan dekat tepi-tepi jalan. Boleh cuba kuarantin dulu sehari atau 2 hari. Kalau dia survive dalam masa kuarantin tu, boleh transfer dalam terrarium. Okay? Kalau dia terlampau rimbun sangat, boleh trim, potong dengan gunting yang tajam. Okay? Yang gunting dapur pula Okay. Lepas tu kita kena design macam mana. Ada yang design dia sangat-sangat pelik tapi interesting. Saya mungkin kalau biasa kita buat macam ni kan, mendata saja kan. Kalau nak testing hari ni, nak buat macam ni pun boleh juga. Tapi kena buat alas dia kat bawah. Ataupun macam ni. Kita pulang kepada kreativiti. Tapi as a beginner, buat macam ni dulu lah. Okay. Kalau ada bekas yang banyak-banyak kat rumah tu, yang ada bentuk yang unik, boleh cubalah. Okay. Ada soalan? Tak ada. Bagus ni lah. Okay. Saya selalu guna air spray yang mist tu. Okay. Saya tak guna air yang direct daripada yang deras macam tu lah kan. Nanti jadi saya tanya kepada dia. Okay. So yang spray yang halus lah, senang. Okay. Decoration ni terpulang pada tuan-tuan, puan-puan nak tema apa. Ada yang guna Star Wars, ada juga kartun, jenis-jenis reptilia yang ornamental macam ni. Ni ada untuk ni kan, pun boleh juga. Ada dia guna terracotta punya tema macam castle. Ada dia buat macam ni juga lah kan, seashell terpulang. Okay. Tapi yang saya tunjuk kat depan ni tema harimau lah, konon-kononnya hari wildlife kan. Okay, kalau perasan ni harimau bukan kucing. Kucing belang. Bukan kucing belang. Okay. Harimau yang cute. Okay. Next. Kalau pokok tu kecil, kalau boleh kurang menggunakan cahaya. Okay. Kurang berdaun. Dia tak rimbun lah. Okay. Kalau nak guna pokok palma pun sesuai juga. Kalau nak tengok variety tanaman dalam tu, kalau semua daun bulat-bulat kan macam boring. So ganti dengan pokok palma. Dia ada bentuk daun yang geometri yang unik. So taklah bosan kan hari-hari tengok bulat-bulat je kan daun ni kan. Boleh ganti dengan pokok palma. Yang kecil baby yang dah baru bercambah kan. Cactus ni pun boleh juga, tapi sebabkan moss ni dia perlu banyak banyak guna air, so tanah dia kena modify sikit. Tapi sebab hari ni saya sediakan tanah yang sesuai untuk moss. Okay, kalau tema dia cactus, maksudnya dia tak ada penutup lah, sebab dia kena kering selalu dan jangan selalu siram. Dan lampu dia pun maybe lebih kuat lagi lah. Okay, maksudnya dia punya ada
jumlah Kelvin tu tinggi lah maksudnya. Paku pakis pun sesuai juga. Dia ada jenis paku pakis yang kalau kat luar, kalau kita perhatikan ada jenis-jenis yang sesuai. Tapi fern ni dia kena berhati-hati sikit sebab dia invasif juga. Dia cepat merebak. So kena selalu trim lah. Creepers ni jenis yang menjala. Ada yang jenis-jenis yang menjala ni dia pun invasif juga, tapi daun dia cantik. So kena sentiasa trim lah. Trim tu guna gunting yang sesuai yang comel. Okey. Ni contoh yang tak sesuai lah. Besar sangat. Lelas sekali boleh buat terrarium, tapi maybe terrarium yang sangat besar lah. Okey, macam dewan besar macam ni. Okey, kita boleh duduk sekali kat bawah dia. Okey. Kalau nak buat kecil macam ni, ini memang tak sesuai lah. Ni contoh je. Siapa ada keladi kat sini? Ada. Okay, hari ini kita akan sediakan pokok jenis Plutonia. Ada pelbagai jenis warna, tapi satu set tu ada yang dapat hijau, ada yang dapat merah. Okay. Tapi kalau nak cari pokok ni memang ada dijual dekat nursery. Dan dia mudah nak tumbuh kerana nak tanam sendiri. Kalau nak pergi kedai nursery, cakap je saya nak Plutonia. Okay, moss ada berbagai jenis, ada 3 jenis yang saya sediakan, tapi ada yang dapat 2 jenis, ada yang dapat 2 ataupun 3. Saya tak bagi satu jenis, dia ada pelbagai jenis. Okay? Tapi kalau nak pergi cari jenis-jenis lumut ni, moss, ni yang saya catat lah. Yang ni yang saya tahu. Okay? Okay, ni Tortula moss. Okay, ni ada star moss, dia bentuk macam moss ni lumut bukan Nabi Musa lah. Okay, ni bentuk yang macam fern. Ni ada lagi sebut pun dah boleh beli dah saja. Okay. Moss ni kalau pergi dekat luar, memandangkan Kuala Lumpur, maybe Putrajaya, dia ada kering sikit musim kan, kemungkinan susah nak dapat. So nak buat terrarium ni bukan hari ni terus buat terus jadi kena sabar. Kalau ada bahan, baru dah cukup bahan semua baru mula. Kalau bekas tak cantik, kena usahakan lagi cari yang cantik. Kalau tanah tak cukup, media tak cukup, kena sabar, simpan dulu satu-satu. Especially pokok. Kalau pokok dapat yang baik, kita boleh tanam teruslah. Kalau belum dapat lagi, sabar, tunggu. Okey? Okey, ni tanah yang disediakan. Setiap peserta akan dapat 7 bungkus dalam newspaper tu. Ada batu halus, ada arang, ada sphagnum moss, ada tanah campur. Nombor 6 ni bukan tanah, tapi saya susun ni ikut urutan bila kita nak masuk dalam balang tersebut. Okey, lava rock dengan aqua salt. Apa itu pebble? Kalau perasaan, pebble tu bentuk dia macam ni. Saya cuba minta buah ni. Ni. Dia besar macam ni sikit. Sebab yang pasir tu dia lagi kecil. Dia yang macam ada yang campur putih, ada yang hitam. Besar sikit daripada yang satu lagi jenis batu. Okey. Okey, yang nombor 2 tu batu halus. Batu halus tu yang anak kecil. Ada juga besar. Okey. Yang batu nombor 2 tu macam pasir, dia halus sikit daripada yang nombor 1. Okey, nombor 3 tu arang. Arang ada 2 jenis saya bagi. Yang warna hitam. Okey, yang macam ni. Ada yang besar, ada yang halus. Yang halus tu activate punya carbon lah. Dan
arang yang besar yang biasa lah untuk kita buat barbecue tu. So nombor 3 charcoal, nombor 4 sphagnum. This semua sudah mati dah. Yang macam kapas coklat ni. Dia kering nanti kita akan basahkan dia. Okay. Dengan nombor 5 mix soil. Tanah dia warna hitam. Dia campuran tanah kebun, tanah topsoil. Ada campur sekam sikit dan macam-macam lah, ada banyak campuran dalam tu. Ni yang biasa yang beli dekat kedai kan. Yang nombor 7, yang nombor 6 tu saya ni lah kita punya pokok nanti dia lava rock. Lava rock tu batu yang cantik ni. Okey. Lava rock tu ada 2 jenis, satu warna hitam, satu warna merah. Lava rock tu daripada ni kot lukisan gunung berapi kot. Ataupun bawah-bawah tu ada banyak lava rock. Sebab kat sini tanah merah kan. Okey. Yang nombor ni ada satu batu lagi tu yang ni dragon stone ni. So batu-batu ni cantik. Okey, kita tak masuk dalam bawah terrarium tu. Dia sebagai hiasan jugalah. Okey. Okey, nombor 8 aqua soil. Yang ni yang barulah, teknologi baru penanaman. Ada yang dah yang hobi-hobi punya penggemar ni, dia buat aqua soil yang ni macam budak-budak yang kita daripada campuran lumpur lah. Ada lumpur, ada emas semua dicampur, dia bakar jadi macam yang budak-budak cantik ni. Nampak Ni aqua soil. Aqua soil ni tambahan je sebab kita punya moss ni dia sebenarnya tak perlu tanah sebenarnya nak tanam moss ni. So dia jadi macam nak tambah cantik kat sisi-sisi dia. Bila kita tanam dia macam kita tak boleh hambus dia. Dia tak perlu pun. Dia sangat ringkas. Tapi untuk dia cantikkan tanah, untuk kita tanah ni yang tanah mix soil ni, bila kita siram nanti dia terpecik. So ni sebagai macam elak daripada terpecik juga. So generously kalau nak pakai ni, kalau tak nak guna ni, letak bawah dalam lapisan bawah pun boleh juga. Tapi saya akan simpan sikit sebagai hiasan, tabur-tabur bagi dia cantik. Nampak natural lah. Okay? Ada lagi tak saya letak ni dulu? Rasa sudah Okay. Siapa tak faham lagi ni nombor 1 sampai nombor 8? Ada dapat pasir halus tu warna purple kan? Ada yang biasa kan? Sama je fungsi dia. Kalau rasa macam saya nak lah, tukar lah. Tukar kawan. Okay? Make sure dapat jenis ni lah. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8. Ini pasir. Ini lava rock. Ini ada yang kurang tak? Semua ada? Okay. Make sure semua ada cukup. Ada 7 bungkus. Semua faham pasal ni media ni? Semua ada? 8 termasuk pokok tu ya? 8 masuk ni lah. Yang aqua soil tu warna hitam ni cantik molek je. Ini lava rock. Lava rock ni yang kasar sikit. Tak, yang ini aqua soil. Yang ini sphagnum. Yang ini pasir. Bukan pasir buat rumah tu. Ini pasir sungai. Yang pasir tu maksudnya bukan yang pasir buat rumah Kita tak pakai tu, pasir tu tak sesuai. Kita basuh sekejap lagi. Yes. Pebble. Yes. This is pebble. This is the fine pebble. This will be the first one. This one, it's the same function. There's only that different color. Okay?
Yang nombor 6 tu pokok tau yang dalam balang tadi. Okey? Pastikan semua cukup sebab selepas ni dia tak boleh ghostan sebab kita masuk dalam tu salah masuk memang kena keluarkan balik. Okey? Setiap lapisan ni dia ada fungsi dia. Okey, kenapa ada batu yang besar? Batu ni ada batu yang halus. Dia ada fungsi dia. Okey? Sebab saya tahu selepas ni mesti ada orang akan siram air banyak. So itu fungsi dia. Batu tu akan ikut perangkat air supaya pokok kita tak mati. Okey? Dan arang tu saya tahu mesti ada orang nak cocok tangan dalam balang tu. So kita nak arang tu bertindak sebagai penapis semula jadi. Kan pernah dengar kan letak lampu sejuk arang pandan. Okey? Apa lagi dalam tu? Yang moss tu untuk apa? Magnum moss tu untuk tahan air dan nak pisahkan antara media tanaman dengan reservoir dia. Batu tu reservoir lah. Macam kerak bumi kita lah. Okey? Semua dah Okey, pastikan semua ada sebab selepas ni kalau tak cukup mungkin akan mengganggu kita perjalanan nak construction dia. Ini mahal sikit lah, tapi ada lebih mahal. Tapi ini sekadar untuk buat macam nak pisahkan reservoir dengan tanah ni. Okey? Tapi dia bertindak sebagai menahan air jugalah, bagi tempat macam menampung air lah, supaya bila kita cuti lama, so kita tak siram pun kita tak perlu risau. Dia dah ada tapungan reservoir air dia. Tapi lampu kena ada lah. Okey? Boleh? Satu je. Tak lagi satu. Nanti cakap dengan Kak Mas. Our Mosarium. Okey, sekarang ni jangan panggil lagi terrarium. Nama kita adalah Mosarium. Okey, sebab kita tanam mos dalam tu. Okay. Construction dia, dengar ni penting ya. Ada tak nampak gelang ketan ni? The rubber band. Okey, rubber band ni untuk tentukan 1/3 ataupun 1/2. Jangan letak tanam sampai banyak ni. Habis tu pokok ni terjutai keluar. Tak cantik. 1/3 ataupun 1/2. Maksudnya kalau 1/3, kalau terlajak pun tak apa, kita ada setengah lagi. Okey? Tangan bersih tak sebelum nak masuk? Okey? Okey, siapa tangan bekas sambar? Siapa tangan bekas sambar boleh basuh dekat toilet sekarang. Toilet ada sabun. Saya tunggu. Semua ada masuk dalam dah bersih baru. Tangan bekas sambar, bekas Okey. So kita mula 1/3 ataupun 1/2. Berarti kalau siapa letak 1/3, pasti kalau letak barang-barang ni ada yang terlebih, selamatlah kita ada separuh lagi. Okey? Semua faham ya? Boleh kita mula masuk tanah? Okey. Kita design macam mana? Okey, semua boleh? Boleh ya? 1/3 ataupun separuh lah. Okey? Sebab hari ni tak ada pokok tinggi sangat. So, sesuai lah. Lepas 1/3 ataupun separuh. Sebab beginner saya letak rubber band. Dan dah profesional tu, dah tengok je. Ganti lagi. Kita belum baca doa. Okey. Sentiasa bersih. Dalam otak kita, dalam angan-angan kita macam mana terrarium kita akan macam ni ke ataupun macam di luar sana ke. Okay, kena imagine macam mana design, make sure kita ada design, kita andaikan macam mana. Okay, first kali letak ni saya lanjutkan sekejap ni dia lapisan-lapisan dia sampai kita dapat miniature.
Okey, saya ulang balik. Ni lapisan-lapisan dia. Kita akan bermula dengan batu sungai yang besar sikit. Okey, saya letak ni dulu Sekejap. Kita pergi ambil yang first sekali adalah batu yang besar sikit. Kan ada dua jenis batu kan? Okey. Ambil yang batu besar dulu. Yes. Batu yang ada warna putih hitam. Cuba masuk separuh dulu. Macam mana? Cuba masuk separuh dulu. Guna sudu juga. Cuba masuk separuh. Macam dikurang, tebal, cuba masuk. Baru sikit sangat ini. Cuba tambah lagi. Macam ni. Masa ni tak lancar. Dia punya langkah berjaga-jaga. Okey. Sangat tinggi ke? Okey. Macam ni okey ya. Contoh. Sebab kita ada berapa lagi tadi? Ada 8 lapisan kan? Cuba tengok 1 2 3 4 5 6 7 8 lapisan tu sini dah. Sebab tu kita letak separuh. Okey, imagine lapisan pertama dah banyak macam ni. Kita ada 8 lapisan ni. 1 2 3 4 5 6 8 sampai sini lah. Kita set 1/3 sini kan. Itu imagine je lah maksudnya. Lapisan kedua kena kena kurang sikit lah. Tak apa, kurang masuk tak apa. Nanti dia jadi bahan hiasan lagi lah. Okey, boleh pergi nombor 2, lapisan nombor 2. Okey, lapisan nombor 2 bukannya arang tapi yang nombor 2 ni, yang halus. Yang halus, yes. Ada tak nampak batu yang halus tadi? Yang nombor 2, batu nombor 2 masuk. Sorry. Yes. Ada yang warna purple, ada yang warna coklat. Kalau ada yang warna purple tu, bolehlah save sikit untuk decoration. Tak boleh masuk semua. Decoration tu last sekali. Ini cantik ni. Yang lain tu masuk dalam. Okay. Ni kan tak boleh okey je. Ni ada ratus batu ni. Itu di bawah ni. Okey, should be okay. Macam mana tu? Make sure dia rata Kalau terkena balam, ada bekas kotor dekat balam sebab debu ke ataupun benda-benda asing, jangan risau. Okey? Biarkan je, concentrate untuk masukkan media untuk yang nombor 2 tu. Okey? Jangan menangis. Jangan kecewa. Oh, kotor lah. Jadi dah bersih kan? Tiba-tiba ada kotor. Sebab tu kita kena tangan bersih. Yang kotor tu kita ada cara penyelesaian dia. Teruskan niat murni anda untuk masuk yang nombor 2, yang halus lagi. Sebenarnya kalau nak buat terrarium, kita buat dulu 2 lapisan kan. Kalau ada 5 jenis batu yang kita akan buat lagi banyak lah. Maksudnya reservoir tu lagi besar. Mana yang lapisan kedua? Yang first layer tu Di bawah. Kita tulis. ada extra tak yang first layer ni? Oh, okey. Rasanya ini kena tambah lagi sikit.
Yang nombor 1, nombor 2 ni dia sebagai reservoir. Saya bagi 2 lapisan tu actually boleh je sampai 4-5 lapisan tergantung pada saiz ni. Okey. So maksudnya kalau ni kena berkongsi inci lah sebagainya. Okey, ni tambah sikit lagi. Lebih kurang 2 mm. How is the skin kat belakang? Jangan masuk arang dulu saya tak suruh masuk arang. Okey. Jadi nombor 2 tu tadi. Saya baru jual di sepatu. Siapa dah siap boleh masuk arang. Arang. Okey. Arang boleh masuk semua. Kalau nak buat decoration yang guna yang besar-besar tu bila last kali pun boleh juga. Tapi saya cadangkan masuk je lah semua. Arang tu ada 2 jenis Ada yang halus, ada yang ketul. Yang ketul tu jenis arang yang buat masak. Yang satu lagi jenis yang activate carbon. Biasanya orang Tak apa. Pindah. Oh. Ini yang satu. Okay. Next adalah arang. Okay, Saya habiskan batu ni semua. kalau nak habiskan tu pun boleh juga. Tak nak buat decoration, boleh. Okey. Nak tak buat decoration. Okey. Arangnya just duduk atas ni. Atas dulu. Arang tak perlu tebal-tebal. Sikit tu pun okey lah. Kata batu okey. Kalau nak habiskan pun boleh. Dah buat hiasan boleh. Tapi saya dah masak ni. Hello. Tapi yang ni dah letak besar. Besar yang ni. Nombor 2 yang ni. Dah Okey lah. Ini sebagai hiasan nanti. Okey. Semua dah letak arang. Mozit tricky sikit dengan beratur. Saya nak genggam mos macam ni. Pergi dekat tepi ni ada bagi renang. Saya buat untuk chef. Ni yang macam ni. Kalau genggam saya ni macam ni semualah. Okay, kalau rasa macam tangan tu genggaman dia kecil, boleh bagi 2. So 2 belah ni rendam. Okey, rendam dalam air. Air ada sediakan baldi dekat depan ni. So beratur Jangan sepak baldi tu. Boleh pecah. Yang ni boleh pecahkan kalau genggaman kecil. Okey. Bagi dia serap masuk air. Bagi dia pegang. Bagi dia genggam dalam air sampai keluar bubble dia. Lepas tu angkat, peras. Make sure dia sekata lah basah. Okay. Dan selepas tu kita ratakan dalam terrarium tu macam satu tikar lah. Sebab bagi air tu meresap, dia tak ada bau. Peras. Sebab kalau kering sangat nanti dia jadi macam tilam pula, lembut Cuma lantun-lantun je. Okay. Kalau nak cepat pergi toilet, ada sinki. Basahkan je. Sepatutnya air yang unchlorinated lah. Air tap kita should be okay lah, sikit je kan. Wah, berbaris lah, saya suka lah grup ni. Kenapa ada yang tak buat dia? Tumpah je. Ada tumpah. Lepas tu curi punya barang saya pula. Sedia saya. Dia tengok, dia punya daerah penuh miniature. Dia jangan kering sangat. Dia sebenarnya yang basah, tapi make sure dia basah lah semua.
tidak menakungkan banyak air lah. Siapa yang dah basahkan beras sikit, okey, dia kena lembap lah maksudnya. Okey, nanti ratakan dalam terrarium guna apa, sudu ataupun garpu, bentuk jadi macam ikat alas. Okey, dulu ni kita nak separatekan reservoir dengan media tanah. Salah buat mata. Nenek bagi masa lepas tu perah angkat. Dah. Pasal dah? Pasal tak? Ajak je dah. Kita dah jom. Kita lain dah. Kalau tangan kecil, kita nak genggam satu, boleh spread dua, buat dua tangan. Yang proses ni kita nak lembapkan saja. Saya risau air tumpah dekat lantai kan, saya coba satu kan, saya cipu belah lantai. Lepas tu, ratakan. Ratakan macam bentuk, macam karpet je lah. Nak pasangkan aja dia ni. Kalau nak pasangkan boleh, kalau tak pasangkan, nanti Kan dia kepres kan? Tak nak berair sangat. kalau yang dah letak moss, dah ratakan, dah rasa-rasa confident cantik, boleh bersedia dengan apa, mix soil yang warna hitam tu. Okey, kalau nak tunggu dulu pun boleh. Yang lain ada berapa orang lagi? 4. Yang hitam, tanah hitam. Yes. Prestasi kan tak lebih daripada separuh 1/3. How is the report? Yes. Adik macam mana? Okey, masuk. Masuk. Masukkan separuh. Okey tak? Masukkan separuh dulu tengok macam mana, ratakan balik. Kalau rasa macam kalau sampai dah terlebih tu, baik istighfar lah. Okey, alhamdulillah. Dan masukkan tanah. Masukkan separuh dulu. Kalau rasa macam okey lagi, tak sampai ke takat gelang getah tu, alhamdulillah, anda adalah yang cemerlang. Kalau dah terlebih tu, okey, kena kurangkan sikit tanah tu. Okey? Ada yang tarik di atas. Tak, okey je. Rasa-rasa saya tengok semua follow the gelang getah ni. Okey, dan letak tanah kebun tadi. Letak dulu separuh, tengok macam mana. Kalau rasa macam dia ada jauh sikit lagi, lebih kurang 1 inci atau 5 cm, boleh habiskan. Okey, ratakan. Kalau terkena dengan balang kaca tu dipotong ke dalam, lekat lekit-lekit, jangan risau. Okey, jangan risau. Nanti kita ajar macam mana nak bersihkan dia. Okey, siapa yang dah letak tanah boleh buka plastik yang ada pokok tu dengan moss. Asingkan pokok Fitonia tu.
Contohnya, asingkan dulu. Ambil mouse. Mouse tu ada 3 jenis, ada yang 2 jenis. Kalau nak guna mouse tu 3-3 pun boleh. Kalau nak guna 1 je pun boleh, terpulang. So, dekat sini kreativiti masing-masing. Untuk nak guna semua pokok mouse tu pun boleh. Nak guna 1 je pun boleh, nak guna 2 je pun boleh. Ada yang dapat cebisan-cebisan kecil tu, maksudnya itulah peluang dia untuk nak bagi dia harmoni dalam tu. Okay, masukkan dia mouse tu, dia sebenarnya tak ada akar. Dia ada akar yang primitif lah. Dia bukan macam akar pokok-pokok di luar sana kan. Just gedebuk je macam tu je. Dia tak perlu kambuskan dalam tanah. Yang pokok yang ada akar tu, pitonnya tu, yang itu kena tanam dalam tanah. Yang itu kena guna jari jemari dan batang-batang kayu tu untuk buat lubang, cocok dia, masukkan pokok akar pitonnya tu dan kambuskan perlahan-lahan. Yang ini kalau tangan ketar-ketar saya tak dapat nak tolong. Gunakanlah apa yang lucu dia ke, dia punya bentuk melengkung dia ke, untuk berjayakan tanam pitonia tu. Yang lumur tu senang, just hampar je mana yang tempat kita rasa macam tempat itu yang kita nak. Berhati-hati juga tengok kalau kita nak pemandangan dia membelakangi corak tu, masa depan kita dekat depan tu lah bahan pemandangan yang cantik tu dekat depan. Kalau akar dia sebesar pokok durian, boleh trim dia. Trim, potong. Macam ni kan. 2/3 tu dia buat. Tak perlu. Tak perlu. Kalau pokok tu ada tak akar dia panjang 2-3 inci tu, boleh potong lagi. Sebab tanah kita tu logik dia tak banyak sangat, so boleh potong. Jangan risau, kalau tinggal 2-3 rambut je, dia should be okay pokok tu, dia hidup. Kalau saya akan cocok lubang, bagi dia besar sikit, besar batang pokok pitonia tu, dan saya masuk ke dalam lubang tu. Dan saya kambuskan daripada tepi. Dia yang dah laju lah. Tambah lagi. Tanah dekat tepi tu. Cik kena mos tadi tu sambil jalan ni dia buka part of the media tanaman tu. Dia macam lapisan kapet kan, tapi dia telak lah boleh masuk. So tanah tu sepatutnya tambah lagi tanah ni, tutup mos tu. Masih tutup. Ni betul ke tangan ni kat macam ni? Betul. Tangan ni kalau boleh kita tengok mana dia punya ni ya. Masukkan mouse tu just letak je macam ni. Sebab dia akar dia tak macam ikan ni. Okay, cik letak mouse tu. Nak guna semua pun boleh. Boleh guna chopstick. Ada chopstick tadi. Pegang dia. Tapi kalau yang tangan yang halus tu muat, boleh pakai terus. Okey. Dah laju lagi. Okey. Di sana dah siap dah. Nampak kan? Ada macam gap. Ada gap dekat
sini kan. Baru kita guna aqua soil to cover. Okay, so that is the purpose of that material. Okay, and then you want to add this as a decoration atas pun boleh. Apa soal? Pak, aqua soil lagi. Belum lagi. Kita baru kat part. Sebab ada yang dah siap awal dah. Pun belum siap. Okey. Bagus. Okay. Iso bagi Mos. Extra ada lagi kan? Oh, dah. Siapa rasa dia malu nak minta Mos, boleh cakap dengan Cik Isom Kita ada extra Mos sebenarnya. Kalau tengok atas meja, apa yang lagi belum diguna tanah dia? Aqua soil kan? Ramai yang tanya saya, aqua soil tu bila nak pakai? Okey, dengan batu apa? Lava rock ni kan? So, bila kita nampak, bila kita dah tanam tadi tu, nampak kan ada gap kan? Macam tak kemas kan? So, aqua soil tu tabur je tepi-tepi tu, bagi dia perfect apa? Layer cantik. Tutup dia, yes. Kan ada saya suruh juga simpankan sikit batu kan? Batu apa yang first dan second layer tadi kan? Sebagai hiasan pun boleh juga. Batu aqua soil tu yang bulat-bulat cantik-cantik, halus-halus tu kan. Yang ini tabur dekat tepi pokok-pokok sana kan, dia ada macam ada gap. Yang ini lava rock ni sebagai hiasan, nampak macam batu prasejarah kan. Dia letak dekat sebagai hiasan. Tak perlu nak guna semua sebab kita pun tak cukup ruang dalam tu kan. Memadai sebagai kita buat temenong kan, cantiknya batu tu. Letak macam ni lah dia. Dan letak macam ni pun boleh. Okay. Cepat. Bertaburan dah saya. Bertabur ke? Astagfirullahaladzim. Ganti ke bagi baru? Okey. Kalau semasa kita menabur menabur batu-batu tadi, kita kena mos ke lekat kecil-kecilan kan. Boleh guna hujung sate punya stick tu kan. Boleh kis dia. Perlahan-lahan. Mos yang lebih tu boleh simpan, boleh continue buat yang lain lagi lah dekat rumah. Siapa yang dah letak barang yang last kali tu, saya kena tunjuk macam mana nak bersihkan, ataupun sekali lah saya tunjuk macam mana nak kita basahkan terrarium. Siapa dah siap? Okey. Ada binatang? Yes. Dia akan terleput dalam itu. Jangan yang berbahaya macam ipan. Ipan macam kan. Dia macam mana bentuk dia? Berat macam ni ke? Tak apa kot, itu jadi kerjaan kita kot. Dia bagi nama lah dia, Bobby nama dia. Okey cik. Okey, siapa yang dah siap, dah letak aqua soil. Boleh, macam ni kan? Ikut sampai ni kan? Biarkan je. Jadi belahan lah. Dia mana tu? Dia mana tu? Tu nampak ganas. Tak apa. Kalau macam ni kan, dia menggunakan. Try to put sekali. Siapa yang dah siap?
Kalau siapa yang dah siap, saya bagi hadiah. Okey. Okey. Peserta Puan Izzah dapat hadiah ya. Baik cepat. Okey. Yang 5 yang pertama cepat siap dapat hadiah. Okey. Cara pompa dah. Cepat. Okey, apa jadi? Yang ini spray ni semua ada kan? Apa sehari minggu spray untuk buat iron kan? Okay. Gunakan yang deras dulu. Spray dekat tepi keliling. So kan tadi ada debu-debu sisa-sisa yang kita tak suka kan? So letak di tepi maksudnya kita cuci kat tepi tu. Okay? So dia bersih kan. Lepas tu dekat celah-celah pokok tu pun ada tanah juga kan. Spray macam ni. Okay. Dan tukar mod dia jadi kabus. Okay. Bila kita stop ni, bila kita nampak ada air start menitik dekat dalam masuk menyusuri batu tersebut, dah stop dah. Okay. Jangan banjir. Saya tahu kalau ni habis ni masih ada somebody yang buat banjir. Okay. Dekorasi ni. Cik, apa Puan Izzah dapat hadiah? Nampak kan ada dekat situ kan? Guna yang nozzle apa? Macam ni. Benda dia bersih. Okay. Lepas tu. Okay. Siapa nak botol ni? Dah siap. Dah siap. Yang tu je. Bersihkan dia. Boleh. Cuba. Okey. Semua dapat ikut tak? Ke saya cepat sangat? Yang belakang okey? Siap dah. Kalau ada kekotoran tu, guna nozzle yang deras sikit dekat tepi kaca tu kan, bagi dia bersih. Kalau nak spray tu dalam 10 kali spray, 15 kali spray dah should be okay. Kalau dia banjir pun, make sure dia jangan melimpah sampai peringkat moss tadilah, sphagnum moss. Sebab saya ada tadi dah sampai decoration kan dah letak kan. Aquasol ni decoration dia lah. Miniature semua akan dapat miniature. Yang siapa dah dapat hadiah extra dari tu, saya akan bagi extra miniature juga. Kepada siapa nak miniature, kita dah nak habis ya. So apa jadi, sila isi borang, tik-tik je. Mas, borang ni kita nak bagi ni. Dah. Sebenarnya masuk ke dalam terrarium supaya dia tak bergegar. Okey. Pokok dia mesti akan kotor sikit, tapi ingat boleh bersihkan lagi balik. Okey, masukkan kertas-kertas tu dengan plastik. Nanti dia boleh jagalah daripada safety sikit lah. Dia macam ni ya. Tapi kalau dah nak masuk tu entahlah, sekarang nak ambil gambar. Kita nak ambil gambar ramai-ramai, okey? Jangan letak kertas dulu. Okey? Isi borang, feedback pun simple je. Nanti kita bagi. Cantik. Nak tambah? Okey, cantik. Ada yang pandai hias, saya nampak macam apa? Taman Zen Taman Zen Jepun. Nanti spray dia lah. 10-15 kali pecik dah okey dah. Air spray tu kalau boleh dekat rumah, ambil air kowe ke air apa yang tak ada klorin kalau boleh. Kalau banyak sangat, selalu sangat guna klorin air dia, nanti ada silika.
saya tak pernah siram macam pokok saya ni 6 bulan sekali pun tak ya. Tapi kali pertama kena siram banyak. Yes. Maksudnya kalau nak tengok kita terlebih siram, bila air dekat batu bawah sekali tu ada air yang bertakung, should berhenti dah. Kalau nak siram lagi, next tengok air tu makin lama makin kurang, baru siram. Yes, nampak kering. Biasanya kalau dah tutup terrarium tu, dia jarang dia kering cepat. Kadang-kadang setahun sekali pun susah nak ni juga nak siram. Dia bukan tak siram macam pokok luar sehari sekali, bukan dia kadang-kadang seminggu sekali pun dia tengok macam mana. Sebab sekarang ni kita baru buat, mungkin selepas sehari dia kering, kena siram lagi lah. Siram guna apa, spray, air spray. Sehingga isi borak. Kejap lagi kita nak ambil gambar kenang-kenangan. Mungkin kita bawa kat depan whatever that use the hard one. You clean up all the glass inside kan. Then if ini dah bersih, should be okay. Then you use the fine one. 15 kali, 20 kali until you can see the water is seeping inside. Then when you done, then you stop. Okay. Then you cover, put the lid lah. Ini dia cepat kering. See the water is seeping. Gambar. It's slow lah because it's a mist kan. Okay. Then you see the feedback form, then mask will be given through the miniature. The miniature will pilih. Okay. Katakanlah selepas sebulan dia ada kabus dalam terrarium, jangan risau. Itu bukan malapetaka. Okay. Itu maksudnya terrarium anda sihat, dia bernapas, respirasi. Okay, ada pemeluapan. Okay. Kalau ada kabus dalam tu, itu maksudnya terrarium anda sihat. Okay, jangan risau. Kalau dia banyak sangat kabus, senang je. Buka sekejap, 5-10 minit, nanti kabus tu hilang. Tutup balik. Nanti dia kabus ni balik lah. Kalau nak siram dia, tengok. Kalau dia masih kering, siram lagi. Lepas tu, sebab kita tak sediakan lampu untuk workshop ni, nanti boleh letak sementara dekat yang ada lampu di rumah. Contohnya dekat tepi meja study ataupun dekat tepi tingkap yang ada akses matahari siang matahari tengah hari dengan petang jangan. Memang bawah alam dah jadi nanti terrarium. Lampu saya cadangkan 4 jam. Cuba tengok 4 jam. Kalau dia rasa macam dia boleh tahan lagi untuk maksimum sampai 6 jam pun boleh. Dia 4 hingga 6 jam bergantung kepada cahaya tu. Okay. Sebab lain cahaya dekat rumah tu mungkin lain. Okay, make sure terrarium kita ni dekat rumah tu bersih Kalau ada semut datang berhijrah, sila bisik kat dia jangan masuk. Okay. Okay, boleh faham kalau ada serangga datang masuk, kalau boleh jangan burung pula. Okay. Kalau mati, kalau terrarium kita gagal, jangan putus asa, sila buat lagi sekali. Okay. Yang 5 orang, macam 10 orang datang ni. Yang ni yang
Paling cantik. Okey, kita buat satu lagi. Okey, dah habis kan? Okey, yang paling cantik siapa? Okey, mari kita tengok apa paling cantik. Dapat ada 3 lagi. Siapa rasa dia cantik sekali? Tapi tak dapat lagi kan dia. Okey. Saya bagi dia dulu ah. Depan ni ada 2 dah. Ini ada 2 kan. Ni cantik tak? Indonesia belum dapat bagi. Ni pun saya jual sebenarnya ini yang ni blend. Belakang anda ni cantik tak? Okey eh. Selak ni. Kita buat klarifikasi dulu lah. Ambil gambar. Cepat. Siapa cepat dapat hadiah? Keluar. Tapi jangan jangan bergerak. Ada daripada umur yang sangat-sangat apa muda sampailah family kan. Jagalah terrarium ni, letaklah dekat tempat yang banyak memberi inspirasi. Tempat belajar, tempat tepi jahit baju, meja makan. Okey, semua dah ada? Nak boleh ke dapat? Kalau tak semua boleh yang kecil-kecil rendah boleh duduk. Yang kecil-kecil anak-anak dia. Sebelum ada warga apa Taman Botani perasan baik ni cepat. Dia dah ada tempat dia kan. Okey. Jangan pegang lid dia tidak ketat. Okey. So kita ambil gambar dulu. Start. Yeay. Sambung. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi?